Okey, Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Terima kasih kerana support RTT, dan kalau you baru jumpa, RTT adalah satu iaitu platform untuk you belajar untuk financial market khususnya, dan kita fokus pada iaitu strategi, tactical application, dan juga kita fokus pada psikologi, filosofi dan juga belief dalam trading dan juga investing. Hari ini saya nak kongsikan pasal pengurusan masa guys. Pengurusan masa. So macam mana sebenarnya kita nak urus masa dari segi trading as a part time ataupun trading as a full time, ataupun secara generalnya macam mana nak urus masa urus masa. So dalam kita punya syllabus trading from zero pun, antara benda yang saya selalu kongsikan juga ialah pasal pengurusan masa, kerana really important untuk kita faham, iaitu urus masa ni adalah berkadaran dengan output ataupun apa return yang kita dapat, ataupun kita boleh kata return on equity lah. Maksudnya kita put kita je physical, mental focus kita, dan juga akhirnya apakah return yang kita dapat. So jadi antara key utama dari segi pengurusan masa, nombor satu ialah kita kena tahu market session lah. Obviously kita kena faham yang secara strukturnya, secara strukturnya kan, iaitu market structure kan, berlaku bila masa, iaitu contohnya pergerakan-pergerakan utama. Nombor satu ialah market session. Market session bermaksud iaitu market Asia, yang melibatkan pair JPY, NZD, AUD, dan juga ialah market untuk session kedua itu di Europe. Iaitu market Europe ni ialah kita boleh kata Eropah lah, Euro, GBP, CHF kan. Kemudian malam ialah US. US obviously banyak kan. US ni macam contohnya ialah Canada juga pada waktu US, sebab Canada kan sebelah US kan. So secara tak langsung ialah kita kena faham kita boleh urus. Maksudnya kita trading iaitu sebelum ataupun pertindihan ataupun semasa. Sebab biasanya sebelum tu dia dah tunjuk setup. Semasa tu iaitu berlaku pergerakan movement untuk cari entry, dan semasa ialah biasanya pergerakan disebabkan oleh news. So biasanya sebab tu ada orang yang dia tengok news baru untuk trading, ataupun dia perhatikan news, dan tak ada masalah pun tengok news, tak ada news, itu bukan point dia. So point ialah kita tahu apa kita buat, itu satu. Nombor dua ialah kita boleh tengok berdasarkan close price. Maksudnya kita boleh tengok setiap H1 pun boleh sebenarnya, setiap kali H1 ataupun H4, ataupun kita boleh tengok juga iaitu daily close. Maksud aku fokus pada candlestick daily je, aku fokus pada H4, tak ada masalah sebenarnya, bukan key dia kat situ. So key dia ialah sebenarnya ialah kita sendiri kena faham trading kita. Pertama-tama kalau you follow saya sebenarnya guys, kita akan fokus pada trading zone. Maksudnya kita memilih pair satu, ataupun kita memilih satu pair, lepas tu lagi satu kita memilih untuk kita punya dagangan. Sebenarnya kita tidak pair dagangan dan juga time frame, kita tidak berkait dengan ialah mesti pegang H4, mesti pegang daily. Tak semestinya. Dia adalah berdasarkan dipanggil reward zone. Reward zone tu biasa kita terjemah dalam iaitu BB Mastery punya konsep lah. Pasal you boleh nampak itu gap reward pada MASNR tu sendiri. So, jadi apa lagi? So, antara perkara yang penting juga saya nampak, iaitu kita mesti faham dari segi iaitu strategi kita, masa bila kita trading. Pengalaman saya lepas kan, saya dapati sebenarnya trading ni sebenarnya ikut masa kita sebenarnya. Dia tak semestinya setiap 4 hours ke, dia tidak semestinya setiap market session ke. Contoh, you boleh je contohnya ialah you kata pukul 4 petang. So setiap pukul 4 petang you tunggu setup. Setiap pukul 4 petang you akan dapati sebenarnya lama-lama you akan dapati pattern. You akan dapati pattern yang sebenarnya bersesuaian dengan trading you. Dia memang berlaku macam tu guys. Dia memang berlaku macam tu. Sebab tu saya kata antara perkara utama ialah you nak trading ialah you kena ada experience, you kena tahu apa yang you nak buat dan macam mana you nak lakukan. So dalam kes ni, antara perkara saya nak highlight ialah iaitu pengurusan masa. Satu ialah dari segi market session, nombor dua berdasarkan candlestick close price, tak kira time frame apa, dan nombor tiga ialah masa kita sendiri. So macam mana pengurusan masa-masa yang lain macam ni? Dia dalam trading ni, kalau you kata adakah kita wajib trading setiap hari, saya rasa tak perlu you fokus pada macam tu sebenarnya. Pada saya lah, you tak perlu fokus pada macam tu. Sebab iaitu perkara utama dalam segi trading tu sendiri, iaitu kita kena ada satu management timing kita sebenarnya. Management timing kita maksudnya, pada saya lebih you boleh trade waktu Europe ke waktu apa, tak ada isu sebenarnya. Tapi point ialah you macam ada kefahaman yang you masa tu ialah you tak distracted. Ataupun kalau you full time trader, you memang boleh fokus particular trader kan, particular trading time. So macam kes saya ialah macam contoh akaun saya di Okta FX kan. Kebanyakan saya trade lah pada waktu iaitu masa saya buat live je dengan Okta tu sebab contohnya. Jadi benda tu profitable pun. Buat dalam around 10-15% per month is fair enough untuk saya. Dan kadang ada bulan yang sangat kurang, tapi ada bulan yang akan tinggi sebab saya totally ialah bergantung pada setup tersebut. So jadi itu perkara yang utama. Lepas tu yang kedua ialah you kena understand dari segi kefahaman dia. Kefahaman tu maksudnya ialah iaitu macam dia trading ni you jangan ingat macam kita pergi kerja.
Kan? Ataupun jangan ingat macam contohnya ialah pukul 8 pagi 5 petang. Dia tak seperti macam tu. Dia sebenarnya you sendiri kena manage. Tapi adakah boleh ditreat sebagai kerja? Boleh. Contohnya you full time trader. Okey, nak trade fokus pada waktu stesen London saja. Boleh. Tak ada masalah. Jadi kalau you perasan apa yang saya cakapkan ni lah, sebenarnya kita dalam keadaan dynamic guys. Dalam keadaan dynamic. Kita sendiri kena sesuaikan penjadualan tu berdasarkan apa yang kita buat sendiri. Itu key utama. Kita sendiri yang kena menjadualkan kita tu macam mana pengurusan dia. So, daripada pengurusan ni, kita akan faham bahawa sebenarnya benda ni tidak sesukar mana ataupun susah mana, tetapi kita kena faham iaitu macam mana strategi kita secara tersusunnya. Okey. So, apa point dia? Macam ni. Untuk pengurusan pasar ni, you kena lihat pada dia panggil return of equity. Saya ada sebut tadi kan. Jadi return of equity ni, you kena tengok dari segi macam jangka masa panjang. Contoh, sebenarnya tak ada isu pun you trading 4-5 kali sebulan. As long as you gain contohnya 1,000-2,000 USD sebabkan capital dia besar dan juga risk rendah. Kan, dia tak ada masalah. Dan tak ada masalah pun dia kata, coach saya nak fokus trading lebih high risk, lebih pada pulun, pasalnya saya ni nak fokus pada tindakan saya. Saya rasa pun tak ada masalah. Maksudnya you jenis macam okay, nak trading 24 jam sebab you nampak benda tu lifestyle cara you guna, ataupun you nak gunakan trading tu as a group punya occasion group, jumpa ramai-ramai, trading ramai-ramai. Saya rasa should be fine. Tak ada masalah. It's sort of activities lah. Tambah-tambah bagi orang baru, market exposure ni sangat penting. Sebab kalau you tak cukup market exposure pun, benda tu akan risikokan you untuk jangka masa panjang guys. Okay, tu antara perkara yang saya nak highlight, bagaimana cara untuk kita betul-betul boleh nampak hasil dia. So return equity ni maksudnya, kadang-kadang kita kena measure. Kita kena measure ialah berapa masa aku spend dan aku dapat benda ni. Kadang-kadang tak worth spend. Ada satu, dulu salah satu student saya, dia kata, setiap pagi sebelum dia pergi office, dia akan duduk sampai 2 jam untuk cari setup. Tunggu H4. Bagi saya benda tu tak make sense sebenarnya. Sebab trading ni bagi saya ialah, tak tahulah, mungkin setengah orang treat dia as a formal, dan saya pun suka juga kalau you trade, tapi pada saya lah dia sekadar, dia adalah bukan sekadar, dia adalah informal punya aktiviti. So informal tu maksudnya ialah cara you trading tu ialah secara tidak formal. So itu antara key utama. So kalau you kata tidak formal, maksudnya you macam tunggu setup lah baru you masuk, dan juga you relax, bertenang, you tak perlu terlalu fokus aku mesti wajib masuk kan. Jadi you kena kira macam tu. Jadi point saya dari segi return equity ni maksudnya, you kena calculate lah berapa masa you peruntukkan. Okay, cost of goods sold you. Contohnya you duduk trading tu, berapa cost you elektrik, ataupun you punya aircon, ataupun you punya internet sebulan, dan adakah di cover basic cost tu. Dan mungkin itu antara benda yang you kena consider. So you kena start fokus pada return of equity guys kalau pengurusan masa. Dia bukan semata-mata pengurusan trading forex time tu, urusan masa you sendiri. You put effort, you put energy, you put focus, you put physical you, mental you, emotion dalam tu. Adakah disesuai? Takutnya yang you trading 8 jam sehari, tapi kita sendiri pun huru-hara dari segi kita punya management family kita, management kita. Kadang-kadang kita lupa pun untuk ada fulfillment ataupun enjoyment kita. Kita terlalu macam fokus kepada iaitu tindakan sahaja semata-mata, tapi kita tidak faham yang mungkin ada day kita regret. So jadi return equity kena kira, dan paling penting ialah measurement dia. You spend masa, you calculate tak? Macam saya bukan katalah saya dah lama start ni, saya macam aware sebenarnya lah aku kena calculate sebenarnya supaya aku more productive, more efficient dari segi iaitu hasil pengurusan hasil daripada pengurusan masa saya dalam trading khususnya. Alright, hopefully bagi you idea sikit sebanyak. So bagi yang nak tahu lebih lanjut pasal pengurusan masa, of course join kita punya trading from zero, ataupun join kita mana-mana contoh financial bootcamp yang akan datang. Sebab ini totally akan bantu you secara kondusif ataupun secara menyeluruh. Okay, alright, so jumpa lagi dan salam hormat, all the best semua, dan good luck dalam trading. Jumpa saya akan bagikan tips harian dalam trading. Dan saya faham dia kata ialah, oh mana chart, mana tutorial. Saya ada juga tutorial guys, cuma mungkin kebetulan musim ni musim saya buat style macam ni lah, style santai, cerita pada you macam setiap hari kita jumpa, dan you pun dapat idea dan juga strategi yang mana proven daripada pengalaman hampir 16 tahun sekarang dengan trainer dan juga student yang hampir 100,000. Alright, jumpa lagi dah, all the best.